Perkenalan, wawancara IGP telah dijalankan bagi memenuhi keperluan kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional. Pendidikan adalah proses penting dalam pengembangan individu dari segi fizikal, intelek, sosial dan emosi. Kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional bertujuan untuk melatih guru yang profesional dan boleh diharap pada masa hadapan dengan tata cara, kriteria dan sikap yang sesuai. Kita mulakan dengan latar belakang guru sejarah. Nama penuh ialah Cikgu Marsita binti Syamsuddin, berusia 67 tahun dan berasal daripada Pulau Pinang, Malaysia. Merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia dalam ijazah sarjana muda sejarah dengan kepujian. Menyambung pengajian ke peringkat DPLI dalam subjek sejarah dan menamatkan pengajian pada tahun 1991. Memulakan kerjaya sebagai pendidik pada tahun 1992 di Sekolah Menengah Sungai Aceh selama 5 tahun dalam subjek sastera dan sejarah. 2001 berpindah di SMK Tasik dan mengajar juga mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Kini beliau fokus mengajar subjek sejarah sejak tahun 2002. Dilantik menjadi Guru Kanan Kemanusiaan 2017 sehingga kini. Latar belakang guru sains, nama penuh ialah Cikgu Hamizah binti Umar. Cikgu Hamizah berasal daripada Johor dan belajar di Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang sains kesihatan bioperubatan. Tamat pada tahun 2004. Memulakan kerjaya sebagai guru sandaran tidak terlatih GSTP di SK Kampung Tenang pada tahun 2005. Mengajar Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Menyambung pengajian dalam kursus perguruan lepasan ijazah KPLI di Institut Perguruan Durian Daun, Melaka pada tahun 2006. Mengajar di SMK Caah, Johor 2007 hingga 2009 dan SMK Kiaramas, Kuala Lumpur 2010 sehingga sekarang. Berkhidmat dalam dunia pendidikan sejak 2007 sehingga kini, terus mengajar dengan pencapaian yang cemerlang. Samaan data atribut bagi kedua-dua guru. Yang pertama, sikap mesra dan penyayang. Kedua-dua guru bersikap prihatin terhadap perkembangan akademik dan emosi pelajar. Kedua, kemahiran komunikasi yang baik. Itu guru mampu untuk menyampaikan pengajaran dengan cara yang mudah difahami. Ketiga, rajin membaca dan usaha meningkatkan ilmu pengetahuan di mana guru sentiasa mengkaji sumber terkini dan konteks terkini dalam bidang masing-masing. Keempat, penggunaan teknologi dalam pengajaran di mana guru memanfaatkan teknologi AI untuk menjadikan pengajaran lebih menarik dan interaktif kepada pelajar. Kelima, kreatif dalam pengajaran di mana guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar serta pendekatan kreatif untuk memastikan agar pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang disampaikan. Dan yang terakhir, nilai adab, moraliti serta kesopanan di mana guru menekankan kepada interaksi yang penuh hormat dan disiplin dalam kelas. Perbezaan data atribut bagi kedua-dua guru. Yang pertama, pendekatan pengajaran di mana bagi bidang sejarah pendekatannya adalah berbentuk analitikal dan reflektif dalam sejarah. Manakala bagi bidang sains pula adalah pendekatan eksperimen dan aplikasi dalam sains. Kedua, peranan terhadap masyarakat di mana bagi sejarah, fokus guru adalah terhadap pembentukan pemikiran kritikal melalui sejarah. Manakala bagi bidang sains pula adalah fokusnya kepada peranan sains dan teknologi dalam kemajuan masyarakat. Seterusnya, yang ketiga, kehebatan dalam pengajaran di mana bagi bidang sejarah, guru itu berpotensi untuk membangkitkan minat pelajar dalam subjek sejarah melalui teknik-teknik pengajarannya misalnya dengan menggunakan teknik penceritaan, drama dan lain-lain. Manakala guru sains pula adalah kemampuannya untuk menghubungkan teori sains dan aplikasi dunia nyata melalui eksperimen. Terakhir, pengurusan bilik darjah di mana guru sejarah menggunakan aktiviti berbentuk pembelajaran kooperatif dan perbincangan. Manakala bagi guru sains pula adalah terlibat dalam pengawasan eksperimen yang memerlukan struktur yang teliti. Persamaan guru bidang dengan model IGP sejarah. Yang pertama adalah nilai dan sasiah yang merupakan elemen penting untuk membina kepribadian dan karakter seorang guru yang menjadikan mereka guru yang cemerlang dan profesional.
Seorang guru yang mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi untuk generasi murid yang berguna. Sebagai contoh, walaupun Cikgu Masitah sudah berusia, beliau tetap gigih dan bersemangat dalam menyampaikan ilmu dan tidak pernah jemu untuk memberi pendedahan secara terperinci kepada pelajar. Manakala, dari segi pengalaman Cikgu Hamizah, beliau sanggup menanam hasratnya untuk menjadi seorang doktor setelah mendengar motivasi daripada ayahnya yang mengatakan bahawa kemanisan dan jasa segala ilmu yang dicurahkan kepada pelajar mampu disebarkan secara meluas serta mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Yang kedua adalah etika dan integriti. Memberi rangsangan dan pendorong kepada pendidik untuk mencorakkan sistem pendidikan negara yang sistematik dan maju. Etika merujuk kepada seorang guru mestilah mempunyai prinsip dan nilai moral yang membimbing dalam menentukan perkara yang betul atau salah. Sebagai contoh, sekiranya menerima laporan mengenai attitude pelajar yang bermasalah ataupun mempunyai salah laku, guru hendaklah mencari jalan penyelesaian untuk mendidik ke arah yang betul dan tidak boleh mengambil tindakan yang drastik iaitu memukul di khalayak ramai ataupun memberi hukuman yang terlalu berat. Yang seterusnya adalah menurut integriti pula merujuk kepada sifat jujur dan amanah dalam menyebarkan ilmu dan juga jujur dalam menjaga kepribadian pelajar. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Penerapan interaksi sosial yang baik perlu wujud dalam kalangan orang sekeliling untuk menghasilkan kesefahaman dan keharmonian. Sebagai contoh, seperti mana yang diulas oleh kedua-dua cikgu yang telah diwawancara, beliau mengatakan bahawa seorang guru mestilah mempunyai perwatakan yang peramah dan mengamalkan amalan 3S, iaitu senyum, sapa dan salam terhadap orang sekeliling tanpa melihat kepada darjat. Hal ini akan meningkatkan kepribadian dan menunjukkan guru merupakan insan yang profesional dan matang dalam segala tindak tanduk mereka. Perbezaan guru bidang dengan model IGP sejarah. Penguasaan cara pengajaran adalah perbezaannya. Mengikut guru bidang, teknik penceritaan mengenai peristiwa sejarah dapat menarik minat para pelajar. Guru Masitah menyatakan bahawa guru sejarah hendaklah menguasai sepenuhnya ilmu sejarah dan menerangkan kepada murid secara terperinci dengan intonasi nada bercerita yang menarik. Apabila guru menyampaikan cerita dengan menarik, ianya akan memudahkan pelajar untuk memahami serta dapat mengingati secara sistematik. Yang kedua adalah teknik pembelajaran di luar bilik darjah bagi subjek sejarah, iaitu melawat muzium, arkid dan menayangkan video yang berunsurkan sejarah agar murid dapat mengetahui cara untuk mendapatkan ilmu bukan semata-mata di media sosial. Manakala, menurut guru bukan bidang, teknik pembelajaran penguasaan cara pengajaran adalah berasaskan inquiry. Teknik ini melibatkan pelajar perlu aktif dalam proses pembelajaran dengan menggalakkan murid bertanyakan soalan, membuat hipotesis dan mencari jawapan melalui kajian kendiri atau kumpulan. Secara tidak langsung, ianya mampu membantu pelajar membina kemahiran berfikir secara kritis dan dapat memahami konsep dengan lebih mendalam. Manakala yang kedua adalah berasaskan projek, menjalankan uji kaji dan eksperimen yang melibatkan penyelidikan, pengumpulan data dan pembentangan hasil yang membolehkan murid mengaplikasikannya pengetahuan saintifik secara praktikal. Bagi persamaan kedua-dua guru berdasarkan model IGP UPSI. Pertama, kita lihat kepribadian penyayang atau compassionate dalam kedua-dua guru, Cikgu Marsita dan Cikgu Hamizah.
Kedua-duanya menunjukkan kesabaran dan dedikasi yang tinggi dalam membina hubungan positif dengan pelajar. Ini adalah dimensi personal dalam model IGP UPSI yang menekankan kepribadian guru sebagai individu yang berempati. Selain itu, kedua-duanya juga menunjukkan sikap kolaboratif. Mereka aktif berinteraksi dengan pelajar, memperkukuhkan kemahiran dalam bidang masing-masing. Ini selaras dengan komponen engages dalam model IGP UPSI di mana guru perlu terlibat aktif dalam persekitaran sekolah dan membina hubungan kerja yang produktif dengan komuniti pendidikan. Walaupun terdapat persamaan, terdapat juga beberapa perbezaan dalam pendekatan pengajaran. Cikgu Marsita sebagai guru sejarah menekankan patriotisme dan semangat kebangsaan. Beliau percaya bahawa pendidikan sejarah penting dalam membina identiti nasional pelajar. Sebaliknya, Cikgu Hamizah sebagai guru sains lebih menekankan ketelusan dan integriti dalam penyampaian maklumat. Kedua-duanya membawa nilai yang berbeza tetapi masing-masing penting dalam bidang pengajaran mereka. Seterusnya, kita melihat fokus subjek. Cikgu Marsita lebih menekankan penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah negara serta memupuk nilai kebangsaan dalam pelajaran sejarah. Sebaliknya, Cikgu Hamizah sebagai guru sains menekankan aspek empirik dan praktikal serta keperluan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini dalam pengajaran sains. Ini menunjukkan bagaimana setiap bidang memerlukan pendekatan yang berbeza tetapi tetap mengutamakan kepentingan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan semasa. Kesimpulannya, walaupun guru bidang dan bukan bidang mempunyai pendekatan yang berbeza dalam pengajaran, mereka berdua seiring dalam mempraktikkan nilai yang diterapkan dalam model IGP UPSI, iaitu penyayang dan kolaboratif. Melalui nilai-nilai ini, mereka tidak hanya membimbing pelajar dalam akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berpengetahuan dan bertanggungjawab. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Sarifah Aida binti Isra. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Cikgu Hamizah dan juga Cikgu Marsita, itu Cikgu Sains dan juga Cikgu Sejarah, dapat saya simpulkan bahawa menjadi seorang guru itu bukanlah sesuatu yang mudah, terutamanya kerana saya sendiri seorang yang tidak mempunyai cita-cita ataupun niat untuk menjadi seorang guru. Akan tetapi apa yang saya dapat apabila saya dapat temu bual bersama-sama guru-guru ini adalah jiwa seorang guru itu bagaimana. Seorang guru ini nak jadi cikgu, bukan semua orang mampu jadi cikgu. Kita perlu ada jiwa dan kita perlu ada semangat tu yang kekal sampai kita habis pencen sekalipun. Dan yang paling penting, guru itu perlu rajin, peka, dan seorang guru itu bertanggungjawab sebab kita bukan sekadar mendidik dan menyampaikan ilmu, sebaliknya kita juga memupuk nilai dan juga orang kata mentaliti pemimpin dan juga masyarakat akan datang. Sekian daripada saya dan terima kasih di atas peluang untuk temu bual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi secara keseluruhan yang saya dapat hasil daripada wawancara dua orang guru iaitu Cikgu Hamizah dan Cikgu Marsita adalah dari segi teknik pembelajaran. Cikgu Hamizah merupakan seorang guru subjek sains, manakala Cikgu Marsita adalah sejarah. Kedua-dua mempunyai teknik pembelajaran yang kurang sama, tapi ada juga yang berbeza. Dari segi perbezaan dia, Cikgu Sains dia memerlukan uji kaji dan mengadakan projek di hadapan para pelajar supaya dia dapat mengambil input secara realiti. Manakala subjek sejarah dia perlu menganalisis sesuatu cerita, seperti membuat pendedahan secara cerita ataupun membawa ke tempat-tempat muzium yang bersejarah untuk memberi pendedahan dan mengetahui apa analisis yang sepatutnya diambil daripada peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah secara keseluruhan, iaitu dari segi persamaan adalah menyediakan sudut ilmu. Sudut ilmu itu adalah seperti contohnya adalah mengadakan sudut ilmu di belakang bilik darjah ataupun di ruangan tangga. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Berdasarkan wawancara bersama dua orang guru iaitu guru sejarah dan guru sains, saya dapat simpulkan untuk refleksikan diri apa yang saya dapat. Yang pertama adalah menjadi guru tidaklah mudah seperti yang digembar-gemburkan. Okey, untuk menjadi guru kita memerlukan pengorbanan yang besar. Yang pertama masa, yang kedua tenaga, wang ringgit juga. Yang kedua adalah menjadi seorang guru bukan sahaja kita mengajar, tapi kita juga diajar.
Seperti contohnya, kita belajar daripada murid kita tentang kehidupan, tentang teknologi terkini. Kadang-kadang mereka ada ilmu yang guru sendiri tidak ada. Dan proses belajar itu sentiasa berterusan. Sebagai guru ni kita perlu mencari ilmu, tidak kira di sekolah, di rumah ataupun melalui majalah ataupun buku-buku, kita perlu menambah ilmu. Untuk menjadi guru ni kita tidak boleh puas dalam satu kedudukan. Kita perlu menambah baik diri sendiri. Dan yang terakhir adalah menjadi guru ini memerlukan kesabaran, ketekunan, ketabahan yang tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Amirul Ashraf bin Rosli. Melalui wawancara saya bersama Cikgu Marsita iaitu Cikgu Sejarah dan Cikgu Hamiza iaitu Cikgu Sains, dapat saya simpulkan bahawa untuk menjadi guru pada hari ini, kita memerlukan semangat yang tinggi, kekuatan yang tinggi, keyakinan diri yang tinggi dan kemahiran yang banyak. Kemahiran mengawal murid, kemahiran menggunakan teknologi maklumat dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga perlu menjadi seorang penyabar, penyayang. Tidak boleh sombong dengan anak murid kita kerana kita juga akan dapat belajar sesuatu daripada mereka. Akhir kata daripada saya, menjadi guru itu ibarat lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Walaupun terpaksa berkorban apa saja, insya-Allah akan ada kebaikan untuk diri kita. Sekian saja daripada saya.